Okey, Assalamualaikum. So hari ni kita sambung sikit lagi, iaitu mengenai pantulan dalam penuh. Jadi pernah tak kamu alami ataupun pernah kamu nampak seekor penyu dia nak pergi ke permukaan, kan? Dia nak pergi ke permukaan tu, daripada pandangan bawah kita akan nampak permukaan air tu macam cermin kepada kita boleh nampak image penyu tu daripada dalam. Okey, gambar 6.1 menunjukkan seekor penyu berada di permukaan air. Imej pantulan penyu dapat dilihat pada sempadan air dengan udara. Jadi mengapakah ini terjadi? Jadi kita nampak ni, dia punya imej dia dekat ni. Kita ada dekat bawah ni, kita nampak penyu ni, tapi kita nampak permukaan dia tu. Daripada dalam sini kita akan nampak badan penyu tu. Jadi peristiwa ni ataupun fenomena ini kita panggil dia sebagai pantulan dalam penuh cahaya. Pantulan dalam penuh hanya berlaku apabila cahaya merambat dari medium ketepatan optik tinggi ke medium ketepatan optik rendah, iaitu daripada air ni ke permukaan air tu kan udara, kan? Permukaan air tu udara, sini air, kan? Jadi ketepatan tinggi ni, kan, dia pergi ke ketepatan rendah, iaitu di udara. Jadi keadaan tu menyebabkan ada satu pantulan. Kita panggil pantulan tu adalah pantulan dalam penuh cahaya. Okey, jadi untuk menjawab persoalan ini, itu fenomena ini, satu eksperimen telah dibuat lah, seperti mana kamu tengok dalam buku teks kata 4 kamu tu, yang mana satu eksperimen telah dibuat. Dia menggunakan prisma kaca. Ni kita pakai prisma kaca yang mempunyai sudutnya, dia mempunyai bulat macam tu. Jadi bila mana kita talakan sinar daripada kotak sinar ni, sinar 7 ni akan terkena pada ketepatan tinggi, daripada tinggi kepada ketepatan optik rendah, kan? Jadi kalau macam ni sepatutnya kita akan dapatlah tengok biasan, kan? Biasan akan terbentuk. Okey, jadi apakah akan jadi sekiranya kita alih-alihkan sinar 7 ni, alih-alihkan kotak sinar ni untuk kita nak tunjuk dan kita tengok fenomena itu. Sekiranya sudut ni, kalau dia besar, kan, apa akan jadi? Kalau dia dikecilkan, apa akan jadi, kan? Itu yang kita nak tengok tu, kan? Apakah yang jadi? Sebab apa kita nak mengkaji bagaimanakah terbentuknya pantulan dalam, kan? Pantulan dalam. Dan ada satu term, terma, kan? Ada satu term yang mana perkataan ni kita panggil sudut genting. Sudut genting ni, okey, yang ni kita panggil sudut 7, kan? Apa bezanya sudut 7 dengan sudut genting? Sudut genting tu adalah di mana sinar 7 ni, bila mana dia kena sahaja kepada sini, kan, tempat berlakunya pembiasan ni, permukaan ni di sini, akan terbentuknya sinar biasan tu menjadi 90 darjah. Sinar biasan akan menjadi 90 darjah. Jadi sinar 7 ni, okey, bila mana dia terkena pada ni, keadaan itu menyebabkan pembentukan sinar biasan, dia punya sudutnya daripada sini, PQ ni, kan, akan terbentuknya 90 darjah. Okey, keadaan ini, jadi sudut di sini kita akan panggil dia sudut genting. Sudut genting. Yang mana sudut genting ni, sudut 7 dalam medium yang ketepatan optik tinggi, apabila sudut biasan dalam medium ketepatan optik yang rendah sama dengan 90 darjah, kan? Daripada PQ ni, okey, ni daripada PQ ni, di mana kamu kenakan sinar 7, kan? Sinar 7, dan sinar biasanya akan menjadi
90 darjah. Jadi sudut biasanya akan jadi 90 darjah. Jadi keadaan itu, kan? Keadaan itu kita panggil dekat sini, ini adalah sudut genting. Ini adalah sudut genting. Tapi kalau tak terbentuk 90 darjah, kita akan panggil dia sebagai sinar tuju. Okey. Nak minta kamu faham itu dulu. Kan? Okey, bila kamu dah faham apakah itu sudut genting, maka bolehlah saya menerangkan bagaimanakah pantulan dalam penuh itu berlaku. Okey, rajah 6.19 menunjukkan perambatan sinar cahaya dari kaca iaitu ketumpatan optik tinggi menuju ke udara iaitu ketumpatan optik rendah bagi 3 sudut tuju yang berlainan. Jadi kamu tengok sini. Apabila sudut tuju kurang daripada sudut genting, sinar dibias menjauhi garis normal, sinar pantulan yang lemah juga dapat dikesan. Jadi, kan saya beritahu kamu tadi, apakah sudut genting? Sudut genting ni adalah di mana sudut tuju, dia punya sinar tuju dia tu, kan, akan menyebabkan pembentukan sinar biasan yang mana sudut biasan tu adalah 90 darjah. Itu dia kata sudut genting. Tapi bila mana sudut tuju ni dia lebih kecil daripada sudut genting. Dia lebih kecil daripada sudut genting. Kamu kena faham maksud ayat tu. Dia lebih kecil daripada sudut genting. Kan? Jadi mungkin juga sudut genting ni kat sini. Mungkin kat sini. Situ. Dia lagi besar, kan? Jadi I itu lebih kecil daripada C, kan? Sudut genting dia simbol dia C. I lebih kecil daripada C, maka apa akan jadi? Akan terbentuklah sinar biasan. Yang mana sinar biasan ni, sudut dia ni, dia akan menjauhi daripada garis normal. Dan sinar pantulan terbentuk tak? Terbentuk, tapi lemah. Ini dikatakan sinar pantulan tu ada, tapi dia lemah. Okey, apabila sudut tuju sama dengan sudut genting. Sudut tuju ni sama dengan genting. I tu sama dengan C. C tu sudut genting. Jadi, kamu akan dapati bahawa sinar biasan merambat sepanjang sempadan. Dia ni, di sempadan ni. Dia akan merambat di sempadan ni, menyebabkan dia punya ni terbentuklah, dia punya sudut biasanya adalah 90 darjah. Okey. Masa inilah di sini kita panggil dia sudut genting lah ni. Ni sudut genting. Dan sinar sudut tuju dengan sudut genting pada masa ini adalah sama. Okey. Sudut tuju melebihi sudut genting. Nanti kita akan bincangkan yang ini. Okey, apabila sudut tuju melebihi, sudut tuju ni dia melebihi sudut genting. Jadi kamu tengok ni, dia lebih besar dia punya sudut di sini, melebihi pada sudut genting tu. Okey. Tiada sinar biasan. Cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Jadi bila mana dia melebihi sudut genting, kamu akan dapati tidak ada langsung sinar biasan. Jadi dia terus terpantul ke dalam. Jadi apa yang berlaku? Peristiwa yang ini, okey, dapatlah kita simpulkan bahawa sinar tujunya, sudut tujunya melebihi sudut genting. Sebab itulah tidak ada pantulan ke atas, kan? Tidak ada sudut biasan ke atas. Kamu akan dapat tengok bagaimana terpantullah, kamu akan nampak cahaya, nampak image ni, kan? Nampak image ni di permukaan. Okey. Jadi bila mana sudut tuju dia melebihi daripada sudut genting, dia lebih besar daripada sudut genting, jadi kamu akan dapat tengok sinar pantulan dalam penuh. Okey, kita tengok baca sikit yang bawah ni, dia punya discussion dia. Fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium yang ketumpatan optik yang rendah. Dengan keadaan itu sahaja dia akan berlaku. Kalau rendah ke tinggi tak jadi, dia kena tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah, kan?
dengan sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Jadi tadi saya dah beritahu kamu apa maksud sudut genting. Kamu kena faham dulu apa maksud sudut genting, barulah kamu tahu penjelasan bagaimana perbentukan pantulan dalam penuh. Okey, sudut genting ni apa dia? Ialah sudut 7 dalam medium yang ketepatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang ketepatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Yang ni dia jadi 90 darjah ni, kan? Jadi ini dia kata masa sini kita panggil ni sebagai sudut genting. Okey. Jadi macam tu terjadi. Sekiranya sudut 7 ni lebih besar daripada sudut genting, maka akan terbentuklah sinar pantulan dalam penuh. Okey, dalam pantulan dalam penuh ni, jadi kita ada satu formula yang mana kamu nak kena berlatih guna, iaitu ni, N sama dengan 1/sin C. C sini adalah sudut genting dia lah, kan? Sudut genting dia yang mana kamu nak kena tahu. Biasanya dia akan bagi kamu indeks biasan. Lepas tu dia suruh kamu kira berapakah nilai C ni. Okey, secara umum hubungan antara sudut genting C dengan indeks biasan bagi N bagi suatu medium yang berada dalam udara ialah N sama dengan 1/sin C. Okey, jika indeks biasan intan ialah 2.42, maka sudut genting intan bagi sempadan intan dan udara boleh dikira seperti berikut. Okey, sin C sama dengan, okey, maksudnya sini sin C naik atas, N turun bawah, kan? Dia jadi macam ni. Sin C sama dengan 1/2.42. 2.42 ni nilai indeks biasan lah. Okey, dia dapat ini. Kemudian macam mana dapat nilai C tu? Kita sin negatif 1 ni, kan? Ini saya minta sangat kamu tolong tengok, yang ini adalah matematik tambahan, kan? Matematik tambahan, saya tak pasti matematik tambahan ke matematik C. Sila perhatikan macam mana nak dapatkan nilai C ni kalau dia macam ni, kan? Sin, okey, macam mana nak tukarkan dia balik. Ini kamu kena tolong mahirkan diri kamu lah untuk dapatkan nilai ni. Okey, jadi sudut genting bagi intan ialah 24.4. Jadi biasa soalan dia akan bagi kamu nilai biasa indeks biasan dan dia minta berapakah sudut gentingnya. Jadi macam inilah cara pengiraan untuk mendapatkan sudut genting sesuatu bahan. Okey, kenapa intan ni nampak cantik? Sebab apa? Sebab, kan, dia punya sudut-sudutnya tu, sudut-sudut dia tu, kan, bila mana kita hantar cahaya sini, jadi dia terpantul dalam, dia pantul dalam ni, dia nampak berkilau, cantik. Kita nampak dia berkilau lah. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh cahaya ni dipantulkan, membentuk pantulan dalam penuh. Okey, jadi apakah kegunaan pantulan dalam penuh ni dalam kehidupan seharian kita, kan? Biasa kamu nampak ni, pernah pergi Masjid Jamek tu, kan? Dekat ada air, kan? Ada air blue pool tu katanya, kan? Jadi air ni bila mana kita talakan cahaya pada dia, kan? Kita talakan cahaya pada dia, ataupun cahaya tu dari dalam kolam tu sendiri, kan? Jadi apa jadi? Jadi sebenarnya pantulan dalam tu berlaku dalam titisan-titisan air tu. Bila mana cahaya tu telah masuk ke dalam air tu, kan, dalam titisan air tu, kan? Jadi di sini dalam titisan-titisan air inilah akan terbentuknya pantulan dalam penuh. Jadi sebab tu kamu nampak seakan-akan air tu bercahaya-cahaya, kan? Bercahaya-cahaya. Dia nampak cantik lah. Nampak keindahan lampu-lampu tu jelas, kan? Sebab tu kadang-kadang kita kalau lampu saja tak cantik,
lampu dia padankan dengan air. Air pula air, nampak air pancur gitu. Pancuran air. Jadi cahaya tu akan terkena pada titisan-titisan air ni. Akan terbentuklah pantulan dalam. Jadi nanti kita akan juga tengok macam mana pelangi tu terbentuk. Kan? Macam mana pelangi tu terbentuk. Untuk di muka surat yang akan datang lah. Okey. Ada eksperimen yang dijalankan dalam buku kamu tu. Kamu boleh tengok. Kan? Bagaimana ada air dilepaskan masuk ke dalam bekas ni. Lepas tu petunjuk laser ni akan ditalakan kepada air ni. Dan kamu akan dapat tengok apakah yang berlaku sekiranya pantulan dalam terbentuk pada titisan-titisan air tu. Okey. Berdasarkan aktiviti 6.6, sinar laser yang masuk ke dalam aliran air mengalami pantulan dalam. Dia mengalami pantulan dalam penuh yang berulang kali sehingga keluar dari hujung aliran air. Keadaan ini menunjukkan aliran air berfungsi sebagai paip alur cahaya yang boleh membawa alur cahaya laser dari satu hujung ke hujung yang satu lagi. Jadi air ni dia boleh bawa cahaya laser ni sampai kat sini. Kan? Sebab apa? Sebab di sini berlakunya sudut genting tu. Berlakunya pantulan cahaya dalam. Jadi macam itulah yang berlaku kan. Walaupun air tu melengkung, kamu akan dapat tengoklah terbentuk cahaya di sini nanti. Okey, jadi jika aliran, kalau guna minyak pula apa akan jadi? Kan? Akan terdapat lagi banyak pantulan cahaya. Sebab apa? Sebabnya sudut genting untuk minyak ni dia akan lebih kecil. Jadi lagi banyak pantulan-pantulan cahaya akan terbentuk dalam minyak tu. Okey, kita pergi pula kepada pembentukan pelangi. Masa kamu tingkatan 1 rasanya kan, kamu ada belajar mengenai pelangi. Bagaimana pelangi ini terbentuk. Pembentukan pelangi ialah satu fenomena yang disebabkan oleh pembiasan, penyebaran dan pantulan dalam penuh apabila cahaya melalui titisan air di dalam udara. Okey, Rajah 6.22 menunjukkan proses pembentukan pelangi. Apabila cahaya putih daripada matahari memasuki titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan. Jadi di sini dia akan mengalami pembiasan di sini. Dan penyebaran tu berlaku di mana? Di dalam air ni. Kan? Kemudian pantulan dalam penuh pula lagi sekali berlaku. Kemudian pembiasan berlaku lagi. Kan? Sinar cahaya dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi apabila bergerak dari air ke udara. Jadi sebab itulah kamu akan nampak warna pelangi dapat dilihat oleh pemerhati. Sebab apa? Ia berlaku dalam titisan air. Titisan air. Okey, sebab itulah kadang-kadang kamu tengok air pancut tu kan, dia talakan juga dengan cahaya supaya apa? Kita dapat tengok pembentukan pelangi juga kan. Okey, jadi itu digunakanlah pantulan dalam penuh ni digunakan untuk bagi mewujudkan suasana nampak cantik lah. Okey, saya beri itu logam maya. Ini biasanya apa? Biasa orang selalu berjalan kat tengah panas lah. Jalan tengah panas ataupun kamu naik kereta, tengok kat depan macam ada lopak air je, nampaknya. Nampak macam ada lopak air. Padahal tu bukanlah lopak air, tu sebenarnya awan udara sejuk yang mana kamu akan dapat tengok disebabkan oleh apa? Okey, ni pemerhati di sini. Kan? Okey. Udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan-lapisan dengan ketepatan optik yang berlainan. Jadi udara sini dia ada ketumpatan optik yang berlainan. Lapisan udara di permukaan jalan lebih panas daripada lapisan udara di atas. Okey, lapisan udara panas mempunyai ketumpatan optik yang lebih kecil daripada udara sejuk. Okey, cahaya yang merambat dari lapisan atas ke lapisan bawah.
Okey, dia daripada atas ke lapisan bawah. Kamu nampak ni daripada atas ni, cahaya tu merampat daripada atas, dia pergi ke bawah. Kan? Okey. Akan dibiaskan secara beransur-ansur menjauhi garis normal. Jadi dia biaskan ansur-ansur jauh daripada garis normal. Apabila sudut tuju dia lebih besar daripada sudut genting, maka di situlah berlaku pantulan dalam penuh. Akan berlaku pantulan dalam penuh berlaku. Jadi dia akan melengkung lah. Kan? Sebab apa berlakunya pantulan tu? Okey. Pantulan cahaya mengalami pembiasan dan beransur-ansur mendekati garisan normal. Dekat bila mana dah pantul dalam penuh sini, dia akan beransur-ansur dibiaskan. Biaskan, jadi menyebabkan apa? Dia mendekati garis normal. Jadi dia akan pergi ke mata kamu. Dia tu melengkung cahaya tu. Sebenarnya kamu nampak tu adalah image ni, image awan. Awan tu sebenarnya kamu nampak. Bukannya jalan yang berair, bukan. Image awan tu. Awan tu adalah sebenarnya air, kan? Adalah air. Jadi kamu akan nampaklah adanya macam jalan tu akan nampak macam ada berlopak. Tapi sebenarnya ia adalah image awan, bukanlah air di atas jalan. Okey, kita tengok dalam pembuatan periskop. Okey, apa kegunaan periskop? Periskop ni kegunaan dia, kita nak tengok apa yang berlaku di sini, di sebalik tembok. Contohnya dia ada satu tembok, kita duduk sini, kita nak tahu apa berlaku di kawasan atas ni. Jadi kita pakai periskop. Okey, periskop ni sebenarnya kalau kamu tengok, yang mana dia terdiri daripada dua buah prisma. Yang ni prisma pertama, ni prisma kedua. Bersudut tegak yang dipasang pada dua hujung tiub yang panjang. Dua hujung tiub ni memang panjang lah. Okey, sinar cahaya dari objek menuju secara normal ke sisi AB. Dia pergi sini. AB ni A, ni B. Okey, dia pergi ke sini, dia masuk dalam. Okey, atas AB atas, melalui bukaan periskop, sinar cahaya sampai ke permukaan AC. Ini AC ni. Okey, tanpa pembiasan. Tanpa berlaku pembiasan dia melepas ke sana. Tapi dia berlaku apa? Pantulan dalam penuh. Sebab apa? Sudut tuju ialah 45 darjah. 45 darjah. Jadi dia 45 darjah, sudut tujunya 45 darjah, lebih besar daripada sudut genting. Dia lebih besar dari sudut genting. Iaitu sudut genting dia 42. Jadi apa akan jadi? Berlakulah pantulan dalam penuh. Okey, jadi pantulan dalam penuh dia turun ke bawah. Samalah juga di sini. DE ni, kan? Okey, sinar cahaya dipantulkan merambat secara normal ke sisi DE prisma bawah. Sekali lagi berlaku sinar cahaya mengalami pantulan dalam penuh di sisi DF. Okey, di sisi DF di sini. Dan akhirnya sinar cahaya ni dia keluar tanpa pembiasan di sisi EF. Di sini dia keluar dan di sinilah mata pemerhati. Sebab itulah kamu akan dapat tengok apa yang berlaku di sini. Kan? Biasanya diguna kat mana? Diguna pada kapal selam. Kapal selam memang akan memakai periskop. Okey, kita tengok pula keadaannya dalam gentian optik. Apa yang berlaku dalam gentian optik sebenarnya? Okey, gentian optik ni banyak digunakan dalam bidang telekomunikasi dan juga perubatan lah. Sebab apa? Dia nak tengok apa yang berlaku dalam usus contohnya. Kan? Pun pakai gentian optik. Apa yang berlaku dalam organ, apa yang berlaku dalam perut, dia akan masukkan gentian optik ni. Okey, terdiri daripada gentian plastik dan kaca yang tulen. Dalam ni ada kaca dan ada gentian plastik. Okey, teras dalam mempunyai indeks biasan yang tinggi, dibalut dengan penyalut dengan indeks biasan yang rendah. Jadi kat luar ni indeks biasan rendah, kat dalam ni indeks biasan tinggi. Jadi apa akan jadi biasanya? Jadi cahaya ni akan dipantulkan dalam bahan dalam ni, teras dia ni. Sebab apa? Bila mana berlaku pantulan, dia akan sentiasa memantul lah. Dia pantul sini, dia pantul sini, pantul sini, pantul sini. Dia tak terkeluar daripada salutan yang indeks biasan rendah ni. Okey. Isyarat cahaya yang memasuki satu hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh berturut-turut di dalam teras sehingga sampai ke hujung satu lagi.
Dengan ini maklumat dapat dihantar dengan pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Jadi sekarang ni kita dah pakai gentian optik lah, kan? Internet semua ni pakai gentian optik, yang mana maklumat dapat dihantar menggunakan menggunakan gentian optik ni. Kalau gentian optik ni kita testing dia kan, kita kenakan cahaya sini, dan di hujungnya kita akan dapat tengok cahaya akan terbentuk di sini juga. Maksudnya dekat dalam ni akan berlaku pantulan lah, pantulan dan dia keluar di sini. Dan gentian optik ni sekarang ni dah dipakai dalam banyak bidang lah, kan? Bukan saja telekomunikasi, bahkan perubatan pun sudah memakaikan gentian optik. Okey, kita tengok satu lagi aplikasi dalam buku kamu ni, iaitu yang terakhir ni. Contohnya pemantul di mata jalan lah. Biasa kamu naik kereta malam lah, biasa kamu akan tengok terdapatnya pemantul mata jalan ni di jalan raya. Tujuannya apa? Supaya dia akan letak di tepi-tepi ni, kan? Supaya pemandu jalan raya, pemandu kereta ni tidak akan melanggar dia lah, kan? Tidak akan melepasi daripada garis yang diberikan ni. Kalau lepas mungkin kat sini ada